tulis itu terlalu lama, lusuh, dan apabila dijumpai dan memerlukan kepada penjagaan yang rapi lah. Dia kena adalah bahan-bahan kimia yang dia gunakan untuk memulihkan dan dia tampal di dalam di kertas yang lain supaya nampak lebih cantik. Jadi benda ni dibuat apabila dijumpai lah. Kalau awak nak baca secara lebih ni, nanti insya-Allah saya akan uploadkan mushaf ini kepada dalam kos konten lah untuk sama-sama share ataupun sama-sama siapa-siapa yang boleh baca, boleh faham ataupun dia nak mengajar ke dia boleh gunakan. Ini diceritakan kaedah bagaimana ianya dikumpulkan. Okey. Ni contoh lah, saya tunjuk contoh je lah. Ni contoh tulisan-tulisan. Contoh tulisan dalam, saya ambil yang pendek-pendek lah. Ni surah apa ni? Surah dia adalah surah-surah dia. Kalau kita nak baca agak susah lah. Kalau yang ditulis pada zaman ini. Sebab dari segi bahasa Arab tu, bahasa Arab yang belum lagi kita kata belum mantap lagi di segi ni. Dia belum ada titik, dia belum ada penulisan yang sempurna ataupun sebagaimana sekarang. Tulisan itu, cara bacaan tu sama, kita baca sama je. Cuma dari segi tulisan itu yang berbeza. Ni kita boleh baca, ni lah. Ni dia punya tulisan yang kita boleh baca. Yang ni. Illa liyuta'a biiznillah. Cuba bacalah, rasulun illa liyuta'a biiznillah. Memang susah lah nak baca tu. Tu surah panjang, surah pendek. Saya tunjuk surah pendek je. Surah pendek ni dia mungkin lebih mudah untuk kita baca. Ni surah apa ni? Dia tulisan dia pun dah sudah lusuh sangat dah. Ni surah apa? Surah Inna a'tainakal kausar. Inna a'tainakal kausar. Kita tak boleh, memang susah nak baca lah. Ni contoh. Ni surah apa? Surah Al-Ma'un. Saya pun tak kerti nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ni tulisan Arab tua lah ni. Okey, tu contoh untuk supaya awak jelas lah. Okey, kita akan masuk kepada
subtopik yang seterusnya iaitu Al-Makki wal Madani. Sebutan yang betulnya Al-Makki wal Madani wal Madaniyu. Iaitu ya nisbah. Nisbah kepada Makkiyah dan Madaniyah. Okey, tajuk Makki Madani ataupun Makkiyah Madaniyah. Saya yakin tajuk ni taklah susah sangat. Cuma kita pun perkataan Makkiyah Madaniyah pun saya rasa kita dah pernah dengar, dan kita kalau awak baca tafsir-tafsir, awak buat assignment tafsir tu, biasa akan jumpalah ayat ni turunnya di mana-mana, di Makkiyah, di Mekah ke Madinah ke. Jadi secara umumnya Al-Makki wal Madani ini adalah maksud Makkah dan juga Madinah, penurunan ayat-ayat. Jadi apabila Al-Quran itu diturunkan pada peringkat yang kedua, peringkat yang pertama daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, pada peringkat yang kedua dia diturunkan secara beransur-ansur. Jadi diturunkan beransur-ansur itu ada tempat-tempat yang diturunkan. Secara umumnya dua tempat ni lah, Makkah dan juga Madinah. Kerana Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah dan 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Jadi dalam tempoh 23 tahun diturunkan lengkap ayat-ayat Al-Quran. Yang seperti mana yang ada pada hari ini. Okey, saya terus kepada bagaimana inayatul ulama bil Makki wal Madani. Perhatian ulama terhadap Makkiyah dan juga Madaniyah. Bagaimana ulama melihat ataupun memberi perhatian kepada tajuk Al-Makki wal Madani ni. Fala ajaba izan an ya'taniyal ulama bizalik. Jadi dia kata tidak diragukan ataupun maknanya ulama-ulama ini memberi perhatian yang besarlah kepada tajuk Al-Makki wal Madani. Kita hari ini kita dah terima Al-Quran tu yang dah siap dah. Kalau kita buka kepada dalam halaman-halaman terakhir tu, kita akan lihat surah-surah tu, surah tu Makkiyah ke Madaniyah ke, ada dinyatakan di situ. Jadi kalau kita nak baca ataupun kalau kita nak melihat kepada surah-surah tu, kita boleh buka Al-Quran. Contohnya kalau awak buka Quran ni, di akhir, di muka surat terakhir tu dia ada macam fahrasah ataupun dia ada kandungan. Dia ada kandungan dan dan dalam kandungan ini dia dinyatakan berapa ayat dan juga surah itu surah Makkiyah ke ataupun surah Madani. Jadi kalau awak ada Quran, nak tahu Makkiyah Madaniyah itu mudah je. Boleh tengok di belakang surah tu, di belakang Al-Quran. Okey, bagaimana ulama-ulama memberi perhatian kepada Makkiyah Madaniyah? Kalau kita lihat kepada sahabat-sahabat Nabi, antaranya seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, "Wallah ma nuzilat ayah illa wa qad alimtu fima unzilat wa aina unzilat." Jadi dia kata, demi Allah tidak diturunkan satu ayat kecuali aku mengetahui tentang fima unzilat, tentang apa ayat tersebut diturunkan dan di mana ayat tersebut diturunkan. Jadi Makki Madani ini, Makkiyah Madaniyah ini sebenarnya ia adalah latar belakang ayat.
Latar belakang penurunannya di mana. Jadi ulama-ulama di kalangan sahabat contohnya seperti Sayyidina Ali, dia mengetahui semua ayat Quran itu turunnya di mana, kepada siapa diturunkan. Itu perbincangan Makkiyah Madaniyah lah. Begitu juga dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, wallah allazi la ilaha illa la ilaha ghairuh ma unzilat suratun. Tidak diturunkan satu surah daripada kitab Allah kecuali aku tahu di mana diturunkan, dan tidak diturunkan satu ayat daripada kitab Allah kecuali aku tahu tentang penurunan tersebut, dan kalaulah ada orang lain yang lebih tahu daripada aku, kamu bagi aku seekor unta untuk aku pergi jumpa dengan orang tersebut. Jadi menunjukkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga sangat-sangat mengetahui tentang latar belakang penurunan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya tu satu perhatian. Jadi dia nak tahu benda tu, dia bukan tahu biasa-biasa je, dia kena belajar daripada, kena ambil maklumat tu daripada orang ramai, daripada sahabat-sahabat yang lain, barulah dia tahu. Dia tidak berada pada tempat setiap ayat Al-Quran itu diturunkan. Ialah sebagai manusia biasa, macam kita taklah bersama dengan contohnya kalau seorang sahabat Nabi tu, dia tak akan bersama dengan Nabi sepanjang masa. Ayat Quran turun tu, ada kala turun tu pada waktu malam, waktu siang, ada tempat-tempat yang pelbagai. Jadi nak tahu benda tu, nak tak nak, dia kena dapat maklumat tu daripada orang lain. Jadi setiap ayat Quran tu dia dapat maklumat tentang penurunan tu di mana, kepada siapa, peristiwa yang berlaku di sebalik penurunan tersebut, ataupun latar belakang penurunan ayat-ayat tersebut. Ini pengetahuan sahabat-sahabat Nabi. Contohnya seperti Ali bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Mas'ud. Dan di kalangan ulama-ulama, begitu juga di kalangan tabi'in, ada di antara mereka yang sangat-sangat mengambil berat tentang latar belakang ayat. Dan di kalangan ulama-ulama ada di antara mereka yang menulis kitab-kitab yang khusus, tentang penurunan ayat-ayat Al-Quran, ataupun dalam tajuk Al-Makkiyah wal Madaniyah. Kalau awak cari kitab-kitab dalam bahasa Arab, insya-Allah akan jumpa kitab khusus yang bincang berkenaan dengan Al-Makki wal Madani. Al-Makkiyah wal Madaniyah. Itu adalah dari segi ayat-ayat ataupun dari segi penurunan, latar belakang penurunan. Jadi ulama-ulama memberi perhatian khusus untuk mengetahui latar belakang penurunan ayat-ayat Al-Quran itu. Okey. Anwa' al-Makki wal Madani. Jenis-jenis Al-Makkiyah wal Madaniyah. Dia ada banyak sebenarnya jenis tersebut. Ustaz ada pasal slide tu? Ya. Ustaz ada pasal slide? Tak nampak? Sekejap. Tak nampak. Oh, mungkin silap tak share. Nampak tak? Nampak. Okey, jenis Makkiyah Madaniyah. Apabila disebut Makkiyah Madaniyah, jangan kita gambarkan hanya Mekah Madinah sahaja. Sebenarnya dalam tajuk Makkiyah Madaniyah ini sebenarnya banyak topik-topik perbincangan. Antaranya manuzila fi Makkah. Jadi topiknya tentulah ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran tu turun di mana? Turun di mana dan pada waktu bila? Antaranya turunnya memang di Mekah lah, di Mekah, Madinah. Dan ada ayat tu yang ada khilaf, ulama khilaf sama ada turunnya di Mekah ataupun Madinah. Ada juga. Dan ada ulama yang bincang tentang tartib manuzila bi Makkah wal Madinah. Susunan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan juga Madinah. Ayat mana yang turun dulu?
Selepas tu ayat mana pula? Ada juga ulama yang tulis berkenaan dengan perkara tersebut. Kemudian wama nuzila bi Makkah wa hukmuhu madani, yang turunnya di Mekah tetapi dihukumkan sebagai madani. Turun di Madinah tetapi dihukumkan sebagai Makki. Dan ayat yang diturunkan di Mekah berkenaan dengan penduduk Madinah pun ada. Ayat yang diturunkan di Madinah berkenaan dengan penduduk Mekah pun ada. Juga termasuk perbincangan Makkiyah Madaniyah. Wa ma yashbihu nuzul Makki fil Madani. Ayat menyamai penurunan ayat yang menyamai Makkiyah tetapi diturunkan di Madinah. Dan di sebaliknya, ayat yang sama, mungkin sama di sini, sama dari segi dari segi gaya bahasa ke, yashbihu nuzul al-madani, tetapi diturunkan di Mekah. Dia sama dengan Madinah tetapi ia diturunkan di Mekah, macam tu. Wa ma nuzila bil Juhfah, dan ayat-ayat diturunkan di tempat-tempat tertentu. Di Juhfah ada, di Baitul Maqdis ada satu ayat, turunnya di Taif ada beberapa ayat, turunnya di Hudaybiyah beberapa ayat, dan turun pada waktu malam. Contohnya seperti surah Al-An'am yang kita bincang beberapa minggu lepas, turun pada waktu malam. Wa ma nuzila naharan, turun pada waktu siang, banyaklah. Wa ma nuzila saifan, turun pada musim panas, dan turun pada musim sejuk. Itu juga dalam perbincangan Makkiyah Madaniyah. Wa ma nuzila fil hadar, wa ma nuzila fis safar, dalam keadaan Nabi musafir, dalam keadaan Nabi tidak musafir. Wa ma nuzila masyi'an. Masyi'an ni maknanya yang turun tu secara macam contohnya ayat yang surah Al-An'am, turun diiringi oleh malaikat yang ramai, masyi'an, secara berkumpulan, bukan Jibril saja yang bawa tetapi ada malaikat yang mengiringi bawa ayat tersebut. Ada beberapa ayat. Wa ma nuzila mufarradan, mufarradan tu maknanya dibawa oleh Jibril sahaja. Ayat yang ayat-ayat Madinah dalam surah-surah Makkiyah, ayat Madani tapi berada dalam surah Makki, surah Makkiyah. Contohnya seperti ayat Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut tu kalau kita tengok di belakang tu, surah tu surah Makkiyah. Tetapi menurut para ulama, pada 11 ayat pertama diturunkan di Madinah. Kerana cerita berkenaan dengan orang munafik. Orang munafik tu tidak ada di Mekah, hanya ada di Madinah. Jadi ulama-ulama mengatakan 11 ayat pertama tu berkenaan dengan orang munafik yang mana ia diturunkan di Madinah. Walaupun surah tersebut adalah surah Makkiyah. Keseluruhan, sebahagian besar turunnya di Mekah. Tapi pada awal, ayat-ayat awal tu dia turun lewat, turunnya di Madinah. Itu contohlah. Dan ada ayat yang dibawa daripada Mekah ke Madinah. Contohnya ayat dari yang turun ketika Nabi berhijrah, dalam perjalanan. Berhijrah tu diklasifikasikan sebagai yang dalam perjalanan. Wa ma hamila min Makkah ilal Madinah. Dan juga ada ayat yang diturunkan dalam perjalanan Nabi daripada Madinah ke Mekah pun ada. Perjalanan antara Mekah ke Madinah. Okey, itu adalah antara perbincangan-perbincangan tentang Makkiyah Madaniyah lah. Okey, kemudian tentang surah-surah Makkiyah Madaniyah, yang ni awak boleh rujuk dalam Quran masing-masing. Cuma dia ada beberapa klasifikasi. Yang pertamanya, surah yang confirm ianya adalah Madani. Confirm maksudnya dia tidak ada perselisihan. Semua ulama setuju, ada riwayatnya
Jadi klasifikasinya adalah ianya surah Madaniyah. Contohnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, An-Nas. Jadi ini 10 surah ini surah yang confirm ianya adalah surah Madani. Manakala ada 12 surah, bukan 10 ni 20 dia silap nombor ni, ada 20. Yang confirm surah tersebut surah Madani. Manakala jenis yang kedua yang khilaf, wakhtalafu, ulama khilaf. Maksudnya ada ulama kata turunnya di Madinah, ada yang kata turunnya di Mekah. Jadi khilaf. Yang pertama Fatihah. Fatihah tu ada yang kata Mekah, ada yang kata Madinah. Kemudian Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saf, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu adalah yang khilaf. Kemudian ada surah yang confirm Makkiyah. Jadi yang confirm Makkiyahnya tentulah surah yang tidak disebut dalam dua kategori di atas. Sebab bilangan surah tu ada 114 surah. Jadi tolak 20, jadi tinggal 94. Kemudian tolak 12, 94 tolak 12, jadi berapa? Jadi 84, 82. Betul tak? 82 surah yang turunnya, yang confirm turunnya di Makkah. Itu adalah tentang pembahagian surah-surah Makkiyah juga Madaniyah. Jadi saya akan berhenti mungkin dalam 10 minit saja lagi lah. Okey, ini adalah tajuk yang terakhir ataupun subtopik yang terakhir tentang Tariq Ma'rifatul Makki wal Madani. Okey, kita macam yang saya sebutkan tadi, kita terima benda yang dah siap. Kita dah tahu dah surah tu turunnya di mana, ataupun surah tu dalam apa, dalam Makkiyah ke Madaniyah ke, ataupun dan sebagainya lah. Okey, bagaimana ulama nak menentukan surah tersebut surah Makkiyah ataupun Madani? Itu yang dikatakan Tariq Ma'rifatul Makki wal Madani. Bagaimana ulama nak menentukan ataupun cara nak mengetahui sesuatu surah tu Makkiyah ataupun Madaniyah. Okey, secara ni dia ada dua cara. Untuk ni kita tidaklah, ni ulama-ulama zaman dahulu, mereka nak mengetahui surah tu Makkiyah ataupun Madaniyah tu ada dua cara. Cara yang pertama dikenali sebagai An-Naqli As-Simai. Tu cara yang pertama. Okey, apa makna An-Naqli As-Simai? Iaitu ayat-ayat dan surah-surah yang kita tahu pada hari ini ianya Makkiyah ataupun Madaniyah dengan cara periwayatan. Periwayatan daripada salah seorang sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi itu, pada zaman wahyu diturunkan itu, dan mereka menyaksikan penurunan ayat-ayat tersebut dan mereka meriwayatkan apa yang dia tahu tu kepada sahabat-sahabat ataupun kepada para tabi'in. Jadi biasanya latar belakang ayat itu diceritakan oleh sahabat ataupun tabi'in. Kalau tabi'in tu mereka dengar daripada sahabat. Kalau sahabat tu mereka menyaksikan sendiri. Biasanya atau mereka ambil daripada sahabat-sahabat yang lain. Latar belakang ayat tu biasanya macam tu. Jarang latar belakang ayat itu diceritakan oleh Nabi. Jarang sangat. Mungkin ada lah, sikit-sikit tu ada. Tapi jarang. Kerana latar belakang ayat biasanya akan diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi ataupun oleh tabi'in. Banyaknya sahabat lah.
Okey. Jadi dengan latar belakang ayat itu, para ulama boleh menentukan surah tersebut surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Boleh faham tak? Contohnya, kita ambillah satu contoh. Contohnya ada riwayat menceritakan bahawasanya ayat itu turun, ya ayyuhan nabiy hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ini dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Ayat ini diriwayatkan diturunkan selepas daripada peristiwa pengislaman Umar Al-Khattab. Akhraja Al-Bazzar an Ibn Abbas. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar daripada Ibn Abbas, mengatakan annaha nazilat, bahawasanya ayat ini diturunkan lama aslama Umar, tak kala pengislaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi selepas daripada Islamnya Umar, maka diturunkan ayat-ayat. Jadi walaupun dia bukanlah cerita pasal sebab nuzul, cuma latar belakang ayatnya dia menceritakan tentang penurunan dia bila. Jadi Sayyidina Umar dia masuk Islam dalam sejarahnya adalah selepas pada zaman Makkah. Jadi pada zaman Makkah dia masuk Islam. Jadi tentulah ayat ini atau surah ini dalam kategori surah Makkiyah. Jadi kalau kita tengok dalam mushaf pun surah Al-Anfal ini surah Makkiyah. Betul tak? Surah Al-Anfal nombor 2. Cuba cek dalam ni. Ada dalam senarai surah Madaniyah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal. Al-Anfal, tapi Al-Anfal ni Madinah. Tapi ayat ni, ayat ini ya ayyuhan nabiy hasbunallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ayat ini diturunkan di Makkah. Maksudnya ayat-ayat sajalah. Surah kebanyakan surah itu turunnya di Madinah, tetapi ayat ini turunnya di Makkah. Okey, latar belakang ayat. Begitu juga dengan latar belakang ayat kita kena tahu berdasarkan pada sebab nuzul. Banyak juga latar belakang ayat itu daripada sebab nuzul lah. Banyak. Ni contoh yang lain ayat boleh jadi. Okey, saya jumpa cara yang kedua. Okey, cara yang kedua Risani. Yang al-Qiyasi al-Ijtihadi. Okey, ingat cara yang lama menggunakan cara riwayat. Maknanya sesuatu surah dikategorikan sebagai makkiyah pada ayat itu dikategorikan sebagai makkiyah pada itu berdasarkan pada riwayat. Tetapi satu ayat yang ada riwayat atau satu surah yang ada riwayat, ada surah yang kita sampai riwayatnya kepada ulama. Mungkin dia kata Ibn Abbas tahu, tetapi dia sampai kepada ulama selepas padanya. Jadi bila sampai, jadi orang tahu dah surah tersebut punya mana. Ini bagaimana nak buat yang tak tahu ini. Jadi ulama menggunakan ayat yang kedua, iaitu dipanggil al-qiyasi al-ijtihadi. Qiyas itu maknanya qiyas. Mana qiyas tu kita mengkiaskan dengan macam-macam ulah sesuatu hukum dengan hukum yang baru. Maknanya ada model yang boleh kaitkan. Itu qiyas. Ijtihad dengan pikiran dan akal. Jadi
dalam konteks ayat-ayat Quran, dalam konteks Makkiyah Madaniyah, dihiaskan surah yang tidak ada riwayat itu dengan surah yang ada riwayat. Sekiranya tanda itu, tanda bagi surah yang tidak ada riwayat itu, tidak ada tanda-tanda Makkiyah, maka surah tersebut dikategorikan sebagai Makkiyah. Sekiranya dia ada tanda Madani, maka surah tersebut surah Madani. Boleh faham tak? Itu dipanggil An-Naqli As-Simai ataupun Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Okey. Saya baca sikit. Nazarul ulama rahimahullah ta'ala fi ayat wa surah allati arafu annaha makkiyah aw madaniyah bitariqah. Mula ulama akan guna kaedah yang pertama. Selesai yang pertama mungkin ada berbaki. Surah itu yang tidak ada tak ada riwayat keduanya di mana. Wastabatu khasa'is wa dawaib di suwar al-makkiyah wa khasa'is wa dawaib di suwar al-madaniyah. Pada yang pertama, kaedah yang pertama tu mereka telah tahu apa ciri surah Makkiyah dan apa ciri surah Madani. Summa nazaru fi suwar allati lam yarid nusus fi bayan makan nuzuliha. Kemudian mereka akan melihat kepada surah yang tidak ada riwayat turunnya di mana. Sekiranya mereka jumpa dalam surah yang tidak ada riwayat atau khasais ataupun ciri khusus surah Makkiyah, maka mereka akan kategorikan sebagai Makkiyah. Dan sekiranya mereka mendapati ciri khusus Madani, mereka akan klasifikasikan sebagai Madani. Perkara itu dinamakan sebagai qiyasi ijtihadi. Faham tak? Qiyasi ijtihadi. Maknanya ada ruang bagi akal untuk mengatakan Makkiyah ataupun Madaniyah. Qiyasi ijtihad itu maknanya dengan menggunakan akal. Okey, itu adalah pengertian bagi qiyasi ijtihadi. Okay, saya rasa saya akan berhenti setakat itulah untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan tajuk Al-Makkiyah, Al-Makki wal Madani? Boleh faham tak tentang yang ini, tentang apa cara ni qiyasi ijtihadi dan juga apa tadi An-Naqli As-Simai. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan tak? Kalau tidak ada soalan, saya nak tanya. Nak test faham ke tak faham? Ustaz. Ya. Ya. Cara kedua yang qiyasi ijtihadi tu, maksudnya surah yang tak ada tanda Madinah atau Makkiyah tu, dia kiaskan dengan surah yang ada tanda Makkiyah atau Madaniyah lah kan? Itu kan? Betul kan? Saya faham. Itu salah faham tu. Okey, dengar sekali lagi. Okey, ulama kita tak terlibat, ulama aja. Ulama masa dia nak menentukan surah tersebut Makkiyah Madaniyah, macam mana cara yang dia gunakan. Okey, yang tu boleh faham kan? Okey, cara yang dia gunakan, yang pertama dia akan melihat kepada riwayat. An-Naqli As-Sima ini maknanya riwayat. Dia akan semak ada tak riwayat. Contohnya surah tu, kita ambillah satu surah tu, surah A tu ada tak riwayat turunnya di mana. Jadi dia akan semak satu persatu, lepas habis tu dia dapat konklusi. Konklusi surah Makkiyah tandanya macam ni. Surah Madaniyah tandanya macam tu. Jadi dia dapat klasifikasikan surah tersebut Madani, Makki, dan masing-masing tu ada tanda-tanda dia. Okey.
manakala mungkin ada beberapa surah tu yang tidak ada riwayat, tak tahu dia tu turun di mana. Jadi kita nak buat macam mana? Ulama nak buat macam mana yang tak tahu tu? Nak tengok riwayat tak ada. Jadi untuk klasifikasikan dia ni sebagai Makkiyah Madaniyah, dia akan tengok ada tak tanda surah tak ada riwayat tu ada tanda apa. Sekiranya ada tanda Makkiyah, maka dikategorikan sebagai Makkiyah. Kalau ada tanda Madani, maka dikategorikan sebagai Madani. Boleh faham tak? Boleh faham Hakim? Faham. Okey. Ada soalan lain nak tanya? Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan tengok tanda-tanda. Tanda-tanda Makkiyah, tanda-tanda Madani. Itu adalah tanda-tanda lah. Okey, kalau tidak ada soalan untuk hari ini, saya berhenti setakat itulah. Saya akan post satu soalan dalam iClass. Jadi awak jawab je lah. Jawapan yang sama pun tak apa. Cuma ayat tu berbeza sikit lah. Ubah suai sikit ayat. Okey, jadi saya berhenti setakat ini lah untuk hari ini. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.